Alright. Okay, tanpa memasya, saya nak, dalam kelas saya ni, ataupun sesi perkongsian ni, saya nak kita semua, hands on sama-sama. Maksudnya, once kalau you all buat, kalau ada masalah masa sekarang, you all boleh sama-sama tanya soalan supaya saya boleh troubleshoot masalah you all. Boleh so saya stop dulu yang sini dulu. Jadi saya akan share dengan you all. Kita buat sama-sama semua buka Excel. First thing, mesti ada dua benda ni. Yang pertama adalah template dan yang kedua adalah data. So saya nak you all create dua sheet ni dulu. Buka and then create dua sheet ni dulu. Jadi kita sama-sama dapat buat. Dah create? Kalau boleh kita ni lah, two-way communication lah. Boring juga saya seseorang cakap. Semua dah create ke? Kita kena enjoy belajar ilmu macam ni, kita kena sama-sama. So baru saya tahu sama ada you all faham ke tidak. Okey, dah siap. Dah siap So first thing, apa template yang you all nak buat? Contoh sekarang kita assumekan, kat sini kita buat satu adalah sama. Nombor perkenalan. Katakanlah ini adalah maklumat murid lah. So kat sini ini adalah bilangan. Pelajaran. Kita buat untuk ni lah. Masa pelajaran yang basic lah kita buat bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Kemudian sains. Jatuh matematik. Kita ambil subjek sekolah rendah lah Anggaplah yang data yang kita gunakan lah. So tak kisah pun mana-mana kedudukan template kita, yang penting kita faham dengan template kita apa yang kita nak display. So kat sini kita gabungkan lah. Ini kita rumuskan. Ini pun kita rumuskan jadi center. Ini dah akan disebutkan. Jadi ini saja, kita display yang ni je. Nama. Lepas tu kalau kata nak letak logo ke, kasihlah. Ini contoh lah contoh yang kita untuk kita display dalam kita punya template. So database kita pun kena sama macam ni juga data dalam. So yang pertama sekali adalah bilangan. Sebab apa kita kena letak bilangan? Baru sebab nanti kita akan taggingkan maksudnya kita nak taggingkan nombor tu supaya kita tahu yang tu adalah nombor berapa. Yang kita nak print nanti ataupun kita nak display pelajar nombor berapa. Kalau saya laju, tolong makluman saya
nombor kat malam. Ataupun suara saya tak jelas, tolong maklumkan saya. Boleh bersuara, tak ada masalah, interrupt pun okey je. Ini katalah subjek tadi kan. Kita letaklah BM. Tapi tak apa, kita short form tak apa sebab dia punya label je. BM, UI, Min, dan next. Okay. So, kita buatlah berapa daftar kita nak. Okey, setakat ni. Boleh? Ada saya rasa terlaju ke? Tengah kejap. Okey, kita buat dulu yang tu. Okay, saya bagi masa untuk you all cuba buat ni dulu. Maksudnya sekarang ni ada dua, satu template, satu lagi adalah data. Okay. Boleh tunjuk view untuk template tadi? View yang template, boleh. Okay, thank you. Template tu boleh jadi borang kan, Ira? Betul. Ni adalah template adalah borang lah. Yang akan berubah ni adalah ni. Benda-benda ni. Okey. Dah siap beritahu Saya boleh proceed. So maksudnya you all kena siapkan template dengan data dulu. Okay, data, template. Apa yang kita nak, data yang kita nak display ni akan berada di sini nanti. So katalah nak extra length tu, okay, kita pulang lah. Yang penting konsep ni sama. Guru kelas. Contohlah sebab basically kita akan buat macam ni lah. Ataupun you all nak buat apa janji pun tak ada masalah. Apa data yang nak berubah itu yang kita akan buat. Okay, katalah 15 data. Okay, nama dia CA, CB, siap beritahu
Kalau ada yang baru hadir, saya ada record juga video ni. Nanti kalau terlaju ke terlewat masuk, boleh tengoklah nanti. Kita menunggu rakan-rakan untuk menyiapkan dua, iaitu borang ataupun template dan juga yang mana data ni kita akan hantar nanti ke template tanpa kita menukar satu persatu dalam template tu. Dia akan auto tarik dia. Okay, dah siap? Ke belum lagi? Okay. Ini template, ini data. Okay, siapa dah siap angkat tangan yang setakat ini? Yang dah siap, tolong angkat tangan. Okay, Cik Raida dah siap. Ibu Fauziah, Ibu Felicia, Ibu Dayang. Kita tunggu yang lain dulu. Mungkin saya terlaju kok. Okay, tak apa, kita bersantai je. Yang penting hari ni kita dapat sama-sama buat. Dan saya pasti kalau you all dapat buat ni, you all happy. Dan sebab saya pun first saya belajar dulu pun mula tak dapat. Bila saya dah dapat, saya pun rasa seronok lah. Seronok sebab saya dapat mempermudahkan kerja saya sendiri. So saya nak berkongsi dengan you all. Sorry Hira, yang data tadi mau tengok sekejap data tadi. Oh, data tadi sudah naik 9 sikit. Oh, macam okey. Nanti lebih kurang macam ni lah. Kita reka je lah. Yang penting semua berlainan data lah. Supaya nanti kita akan nampak perbezaan dia. Okey. So saya harap semua dah siap. Buat 3-4 pun tak apa. Yang penting ada data supaya kita boleh nampak perubahan data tu nanti. Okey. Kemudian kita pergi, boleh saya mula? Langkah seterusnya adalah
Pergi bahagian template tadi. Okey, kita letak dekat sini lah. Kita letak dekat okey lah Okey, kita letak nombor 1. Sebab dia akan panggil dalam ni nanti. Okey, so kita buat kotak and then kita rubahlah warna supaya kita nampak nanti. Okay, kita boldkan dia, kita letak center. Okey. So, nanti kita tak akan, okey, saya akan hide nanti. So, saya nak tunjuk dulu macam mana nak kita panggil data tu. Yang ni memang penting kena ada. Okey. Kemudian, klik kat developer. Okey, sekiranya tak jumpa developer dekat atas ni, selalunya basically jarang ada developer kalau default Excel. Macam mana kita nak panggil developer ni dekat menu kita? Klik kanan. Sorry. Dekat sini, klik kat sini. Customize the ribbon. Okay. Customize the ribbon. Dekat sini ada developer. Kena tikkan developer ni, baru akan ada benda ni. Okay. Ini saya tunjuk lagi sekali. Kalau tak ada developer ni, kan, kamu klik dekat sini. Okay, you all klik kat sini. And then, pergi dekat customize the ribbon. Okay, customize the ribbon. Kemudian, dekat bahagian ni akan ada nampak developer. You all klikkan dia. Dan okay. Jadi akan ada display kat sini. Okay, dekat developer ni, kita insert apa ni kita panggil spin button untuk control dia nanti. So, kita letak kat sini. Okay, kita letak. Supaya dia akan, nanti kita akan control dia nanti. Okey, macam mana kita nak bagi nombor ni bergerak? Okey, kita klik kanan dekat format control ni. Kita pastikan current value, minimum value okey sampai ni. And then dekat bahagian cell link ni, cell link kita klik. And then kita pergi ke sini. Kemudian enter. Klik. Okay, so dia akan nampak tak dia bergerak. Okay. Okay, kita buat yang tu dulu. Boleh ulang tak? Okay, boleh. Okay, saya padam balik. Okay, mula-mula kita akan buat dulu nombor kat sini. Okay, kita buat nombor kat sini. Okay. Letak warna. Kemudian kita ubahlah border kat dia kan. Okay, border. Dan kita tulis nombor 1. Okay. Boleh ikut setakat ni? Boleh. Okay, kemudian okay, macam mana nak dapatkan developer tadi? Kalau tak ada, klik kanan dekat paling ujung ni, kat ruang kosong ni. Okay, pilih customize the ribbon. Okay, dekat sini ada developer. So, you all klikkan developer, klik OK untuk dapatkan developer. Okay, dapat? Okay, kemudian, pergi dekat developer ni. Okay, ada perkataan insert. Okay, insert control ni. Jadi, you all pilih insert control. Ambil spin button. Okay, spin button. Klik spin button. Dan letak di sebelah kotak ni tadi. Okay. Dapat setakat ni macam mana nak ambil dia? Sebelum kita assign dia. Dapat cikgu. Apa yang right click dekat atas tu, developer tu tak keluar pun. Mana right click kat developer? Yang Macam mana kita nak keluarkan apa ribbon tadi tu. Macam mana nak dapatkan developer tu tak dapat keluar? Okey, dia macam ni. Okey, pergi
sekarang ni berada dekat home ke? Sekarang home. Okey. Paling hujung jangan klik dekat atas. Klik dekat tengah-tengah ni. Sini home. Nampak Right click kan? Okay, right click. Dia akan customize ribbon. Tak ada keluar apa. Cikgu Aida pakai Excel berapa tu? Tak tahu berapa. Okey, kata. Okey, kalau Kalau tidak tahu berapa ni. sekejap. Pergi dekat info. Kan? Memang dia dekat sini lah. Memang tak ada developer kan? Tak keluar developer kan? Kalau developer tu tak keluar. Cik ada tengok versi berapa tu? Mana? Sebab saya punya Office 365. Ada yang lain bermasalah ke? Tak dapat developer tu? Daripada Cikgu Aida? Ya, Cikgu Sembilan tak dapat juga? Ya, sama. Saya rasa saya punya version Excel ni. Excel berapa tu? Kejap saya tengok. Dekat sini boleh tak? Saya punya 365 Cikgu Ira. 365 sama macam saya lah. Ada tak ruang kosong kat tengah ni? Ada ruang kosong tapi bila kita right click tak ada keluar apa-apa. Okey, kejap. Boleh tak share screen dengan saya? Saya stop video sekejap. Okay, yang lain-lain dapat ke? Kita tolong fix problem Cikgu Aida sekejap. Okey, Cikgu Aida, paling hujung tu sebelah editing kan ada kotak tengah tu. Okey, klik kanan. Situ. Klik kanan. Dah klik tak keluar apa-apa. Tengah klik ni lah. Dah berkali-kali klik ni tak keluar ni. Tak apa, terus je. Nanti saya tengok balik recording. Cikgu Aida, klik. Cikgu Aida, Ya. cuba cikgu pergi ke sudut sebelah kiri tu, right click. Ujung tu, dekat ujung tu. Sini. Ujung sama tu tadi. Tapi dekat sudut dia sebelah kiri. Kiri. Bawah. Bawah. Cuba right click. Dapat? Tak ada juga. Cuba right click. Tak ada juga. Tak dapat juga. Tak dapat juga. Okey. Saya buat macam tu tadi, baru dia dapat. Okey, saya tahu. Cikgu Aida pakai ni tak pakai Excel. Ni pakai Excel dalam Microsoft Online. Itu tak boleh lah ni. Okey, tak apa. Save je dulu, download. Lepas tu buka dalam Excel offline. Okey. Memang. Download dulu, lepas tu Tadi tu. Lepas tu buka Excel tadi tu. Menggunakan Excel biasa lah, Microsoft Excel. Okey, saya cuba. Okey, terima kasih. Yang lain ada masalah ke yang tak dapat? Sebab dia sangat penting tu. Developer adalah asisten utama untuk kita menggerakkan data nanti. Saya try share screen kejap. Boleh. Boleh. Cikgu Sembilan lupa. Sorry. Lupa pula tak Cikgu Sembilan. Okey. Okey. Sini kan? Okey. Ini kan? Ya. Okey. Okey tu. Kat bawah tak ada. Developer. Tu ada dekat view. Pergi ke kanan. Kanan dekat view. Dekat review developer.
Set Oh, right. Okay. okay. Lah. Okay. So akan ada developer kat atas tu. Alright. Okay. Yang lain? Okay, saya stop sharing. Kejap. Okay. Okay. Thank you, thank you. Okay, yang lain? Ada masalah? Okay. So, saya harap semua ada jumpa developer tu. Saya share balik window saya. Okay. Insert, bila dah insert spin button ni naik turun ni, okay. Macam mana kita nak bagi dia bergerak kat sini, nombor ni counting sendiri. Okay, kita klik kanan. Bila klik kanan dia ada dot-dot ni ada 9. 9 ke 3, 6, 8. Okay, 8 dot. Okay, pergi dekat assign macro. Right, sorry, bukan assign macro, belum lagi. Pergi dekat format control. Okay, dekat format control ni ada cell link. Okay, cell link ni kita klik anak panah yang naik ke atas tu. Okay, dan pergi klik dekat kotak yang kita bubuh nombor dengan warna ni. And then tekan enter. Okay, dia akan nampak $sign K $sign nombor 7, maksudnya kita berada dekat kolom K, okay, row ke-7. Okay, kolom K, row ke-7. Kemudian kita klik OK. Okay, kita cuba tengok kita punya spin button ni berfungsi ke tidak. Okay, kalau dia ada nombor-nombor sini, kiranya betul lah tu. Dia berfungsi, okay? Okay, Boleh sekali lagi? ulang sekali lagi, okay, saya buang balik ni ya. Okay, bila dah dapat developer dia ni, okay, bila dah dapat developer ni, pergi dekat bahagian insert controls, okay, kemudian akan nampak ada spin button nombor 1, nombor 2, 3, nombor 4, okay. Nombor 4, nama dia spin button. Okay, klik spin button. Okay, kemudian kita drag masuk ke dalam ni. Okay, setakat ni dapat? Dapat. Okay. Kemudian klik kanan. Jangan sentuh dia dulu, terus klik kanan. Bawa mouse. Dia akan, bila bawa mouse, jangan klik apa-apa. Dia akan nampak tanda sign tangan sini kan. Terus klik kanan. Okay, klik kanan. Pergi dekat format control. Okay, format control. Minimum value kita letak 1. Okay, minimum value kita letak 1. Maksimum okey lah macam ni. Dekat bawah ni ada cell link. Okay, dekat cell link ni kita klik anak panah yang naik atas ni. Okay, klik sini. Dia akan paparkan, dia minimizekan. Jadi, kita nak pergi tagging ke mana numbering tu? Dekat kotak yang kita declare tadi. Kita dah warnakan dia tadi. Okay, so nak tengok betul ke tidak kita punya nombor tu tadi yang kita declare tu. Okay, kita tengok $sign tu K. Okay, dia berada di dekat kolom K. Okay, dan dia di row yang ke-7. Okay, row yang ke-7. Kemudian enter. Okay, K7. Klik OK. Nak tahu boleh ke tidak, fungsi ke tidak, cuba kita klik. Okay, boleh setakat ni? Oh, boleh cuba buat dulu. Okay, dah dapat? Boleh buat?
Okay, boleh. Alright. So, bila dah dapat macam ini, okay. Seterusnya. Okay, kita dah test. Semua okay. Dah boleh ni. Okay, baru kita sorokkan dia. Supaya kita review. Kita split view. Kita nak sorokkan dia kan. So, kita macam ni lah template kita. Yang ni kita sorok. Tak adalah nanti kita print nampak dia ni. Okay, kita sorokkan dia. Klik kat page break view. Okay, saya tunjuk kat sini dulu. Tengok. Okay. Kita kat view. Kat normal dia macam ni. Okay. So, kita pergi dekat page break view. Kita sorokkan dia. Macam mana kita boleh tarik dia. Okay. Dia sekarang dah ada macam ni. So, kita sorokkan dia. Jadi sama ada kita nak besarkan sikit kita punya template. Kita tariklah nak jadikan sebagai satu page. Okay. Katalah ni kita punya template ni nanti. Kita nak besarkan sikit. Tariklah. Okay, setakat ini. Boleh? Kita sorokkan dia. Guna page break view. Sudah? Okey. Okay. Alright. Lepas tu kita akan mula panggil data. Kita akan panggil data ke template kita. Okay, so kita pergi satu dulu data. Kita pergi kat nama. Okay. Ini kena tengok betul-betul lah sama dengan VLOOKUP. Kita pilih je VLOOKUP. Okay. Kemudian table array. Kat mana kita nak pergi? Okay, kita pergi dekat sini. Okay. Kita pilih tarik. Okay. Dapat? Okay, saya ulang balik. Boleh dapat ke tak payah saya ulang? Boleh ulang lagi? Saya ulang balik. Ini saya ulang balik. Okay. Sama dengan VLOOKUP. Double klik. Okay, lookup value bukan table array dah sudah. Kita klik yang ni. Okay, kita klik yang ni. Yang ni kita kena tukar. Sebab ingat tak saya kata guna $sign. Jadi $sign. Kemudian dekat nombor 7. Okay. Kemudian koma. Pergi dekat data. Tarik. Okay. Lepas tu, okay. Tadi, nama adalah nombor 2. Data nombor 2. Koma. Posh. Result match. Okay. So nama AA ni tadi dia dah duduk kat sini. Okay. Saya repeat again. Sama dengan
VLOOKUP. Bila kita tekan VL, okey, double klik. Kat mana kita nak look up value tu, dekat sini yang kita declare tadi. Okey, kita klik kat sini. Tetapi kita kena letak dollar sign. Dollar sign ni dekat nombor 4 tu. Okey, tekan shift 4. Okey, baru dapat dollar sign. Kemudian kita tulis koma. Okey, start koma. Kita pilih sheet data. Okey, pilih dari nombor 1 ni tadi. So maksudnya A2 sampai G17. Okey. Jangan ambil dari atas. Ambil 2 sampai bawah ni. Maksudnya A2 sampai G17. Kemudian kita letak koma. Okey. Nama ni adalah di barisan nombor 2. Row kedua. Sorry. Dia dekat B. B ni kita anggap sebagai nombor 2. Okey, nombor 2. Jadi nanti kat penalan adalah nombor 3. Okey, BM adalah nombor 4, 5, 6, 7. Okey. Kemudian kita start koma. Ada true ataupun false. So kita ambil exact match. Maksudnya kita tak nak maksudnya kita nak memang exactly data tu masuk. Okey, false. Double klik. Tutup kurungan. Enter. Okey. Laju ke saya ajar? Dapat tak? Boleh? Boleh. Okey. Dapat tak display data yang nama murid tu? Siapa yang tak dapat? Angkat tangan. 9 lagi. Aida tak dapat lagi. Li Xiaoning tak dapat. Okey. Nurul Ain pun tak dapat. Lagi siapa yang tak dapat daftar tu? Okey, kita boleh tengok seorang demi seorang yang tak dapat ni. Okey, Cikgu Lee, saya stop presenting. Saya nak tengok apa yang kesalahan formula yang cikgu type tu. Boleh share screen dengan saya? Cikgu, orang lain dulu boleh sebab saya guna handphone dengan laptop lain-lain. Oh, okey. Tadi siapa tadi? Cikgu Nurul Ain ke tadi? Angkat tangan. Saya guna handphone juga, Cikgu Ira. Oh, ya. Okey. Okey, Cikgu Aida. Cikgu Aida pakai ni kan? Saya dah stop dekat ni tadi, dekat developer, lepas tu klik kanan jangan sentuh format control tadi. Sebab tadi saya tak nampak Cikgu Ira punya cursor dah pilih ke mana. Okey, tak apa, share screen dulu. Share screen Boleh guide. Masih pakai ni lah, masih pakai boleh berlemper ke walaupun pakai ni? Sekejap salah. Salah share screen. Harap cikgu-cikgu yang lain dapat follow kalau tak ni bagi tahu dengan saya. Jangan malu-malu, semua orang kat sini belajar, masuk saya. Saya pun tengok, saya pun dah salah langkah tadi. Sebab sekejap tak buat, dia kena selalu buat. Share window.
Kena, okey, Cikgu Aida kena aktif dulu Excel tu. Kemudian jangan minimize dia. So sharing dulu. Okey. Klik kanan. Klik kanan mana sini? Klik kanan tu. Okey, pergi dekat format control. Okey. Ini ke? Keluar Apa dia? keluar apa? Tekan ESC. Tekan escape dulu. Mana? EAC? Dekat keyboard tu ada ESC. Tekan escape dulu. ESC. Okey. Dekat keyboard ada ESC kan? Tekan ESC tu dulu. Sekali lagi. Tekan. Okey, ataupun klik pistol kat mana-mana. Klik kat mana-mana dulu. Okey. Klik kanan dekat screen button tadi. Ni. Klik kanan terus. Untuk klik kanan, okey, pergi dekat format control. Apa dia tak keluar? Action tu tak ada. Dia punya. Kalau pergi dekat property, klik dekat property. Okey. Klik dekat property dah. Ada perkataan property. Kat mana? Ada dekat atas insert property view code. Itu ada sebelah tu property. Okey. Klik. Keluar yang sama juga. Ini pakai apa ni? Tak apa, disqualified. Okey. Okey, tak apalah. Nanti kita Okey. nanti saya ajarkan tepi. Saya kan juga apa kenapa tak. Okey, Cikgu Sumiran. Okey. Tengok Cikgu Sumiran punya tadi kenapa tak keluar. Okey, kejap Yang lain, kalau Cikgu Lelen nak saya tengok, bagi tahu, tak ada masalah. Supaya kita tahu apa kesalahan kita. Okey. Okay, view up. Okey, sekarang ni Cikgu Sumiran kena type $sign tau. Selesai. Bukan. Okey, padam semua dulu. Halo. Okey, sama dengan Okey. type VL. Dia. Okey, double klik kat dia. Okey, kemudian klik dekat nombor 1 tadi, yang nombor 1 kotak tu. Ini. Okey, klik tu. Okey. Pergi dekat sebelah huruf K tu. Sini kah? Sebelah huruf K tu kan? Okey. Type $sign. Sebelah kiri kah sebelah kanan dia? Paling first selepas sebelah bracket. Okey, $sign K. Okey. Okey, selepas K, $sign lagi. Okey, selepas 6, koma. Sekali. Oh, Koma. Okey. Okey, lepas tu pergi dekat data. Data. Okey, pilih dari A2. A2 sini. Bawa terus drag sampai ke G17. Sampai ujung. G17. Oh, ini dia. Okey, kemudian koma. Koma. Sini pun boleh kan? Boleh, koma. Okey, lepas tu nombor 2. Nombor 2 tu adalah row B tu. Okay, nombor 2. Nombor 2. Okey. Okey, koma. Koma. Oh, ni yang terlepas tadi. Okey. Okey, klik false. False. False, klik bagi dia klik. Okey, tutup kurungan. Patutlah. Okey. Tutup kurungan dah. Okey. Okey, so maksudnya tengok satu AA kan, nombor 2, klik nombor 2. DB, CC, okey. So dia dah bergerak kan? Okey. So dah berjaya lah tu. Alright. Oh, tu yang saya terlepas tadi tu. Okey, thank you. Saya stop sharing. Okey, yang lain semua dapat benda yang sama Ada yang tak dapat, tolong bagi tahu dengan saya sebab lepas ni advance sikit kita nak buat di print. Yang lain okey ke? Ni je. Tak apa, saya tak wasan pun kalau salah.
Okay. Alright. So, saya sharing balik saya punya Excel tadi. Okay. Okay, setakat ni kita dapat dah kan? Okay, nampak tak dia bergerak? Okay, untuk data seterusnya, kita copy saja. Okay, kita copy je. Tapi kita hanya tukarkan kedudukan yang ni. Okay, kita copy. Ni kita copy kan? Okay. Nombor kenalan adalah baris ketiga. Ini adalah baris keempat. Okay. Ini adalah kelima. Ke bahasa Inggeris kelima. Bahasa Inggeris nombor kelima, 6 sign, naik 7. Okey. So, 6. 6. Tujuh. Tukar yang ni je. Okay. Okay. So, setakat ini data kita akan berubah. Contohnya AA, okey, 1, 2, 3, 5. So, kita tekan nombor 2. Nampak tak dia berubah dah? Okey. Boleh? Hanya yang tukar adalah selepas G13, maksudnya kita dah tarik yang keberapa kita punya keseluruhan data, maksudnya table kita ni tadi, yang kita ubah hanyalah kedudukan data tu. Dia nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, sorry, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab nombor 1 adalah bilangan. Kita tak ambil bilangan. Bilangan kita hantar kat sini. Dicari kat sini. Okay. Okay, saya nak Ibu cuba siapkan ini dulu. Copy paste dia. Ada masalah, tolong makluman saya boleh bantu terus. Cikgu Lee okey? Dapat tak? Dengan cikgu apa tadi, Nurul Ain? Dapat ni? Factor problem? Dapat tak di display data ke template? Sedang cuba. Dah dapat. Harapan, okey, alhamdulillah. Thank you. Yang lain-lain okey ke? Saya harap okey lah. Kalau tak okey, bagi tahu lah dengan saya. Saya takut nanti you all tak dapat. Saya nak you all datang. Saya nak you all, bila you all keluar dari saya punya sesi perkongsian ni, boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Supaya ilmu yang saya ada ni, saya dah bagi dengan tuan-tuan perempuan, share dengan kawan-kawan supaya semua dapat membantu. Okey, dapat. Okay, kita tunggu yang lain-lain. Sebab lepas ni kita akan tengok macam mana nak buat butang print dan butang print preview. Okay. Yang ni dia sedikit menggunakan coding. Okay. Dia akan menggunakan coding sedikit. Tapi coding itu saya akan share supaya you all tak perlu fikir apa nak type. Saya just share saja. Sebab dia advance sikit lah, tapi saya share untuk you all pakai, senang lah. Sebab kita nak belajar Excel. Kalau belajar coding tu kemudian lah, sebab kita akan pakai Visual Basic. Okay, Visual Basic kita akan Excel makro.
Dia dah sudah bagi tahu saya supaya kita boleh go to next topik, membuat butang print dan print preview. Maksudnya print preview ni kita nak preview dulu data, okey. Dan print, kita print berdasarkan apa yang kita nak. Contohnya nombor 5 sampai nombor 6. Nombor 5 sampai nombor 10. Nombor 1 kita nak. Kalau tidak, you all kena print satu-satu, tekan satu-satu. Tak convenient lah benda tu. Semua dah okey ke ni? Okey ke? Okey, okey. So, alright. Seterusnya kita akan tengok bagaimana okey. Kita akan terus ke bagaimana untuk membuat. Okey, dekat sini. Tolak. Okay. Sama juga. Buat satu kotak kat sini. Ini kita bubuh apa? Asyik. Sekejap. Walaupun okay, kat sini kita tulis first. Okay, yang pertama. Kita nak print dari nombor berapa dan yes. Okay. Dia silap. Kat sini sebelah ni. Nombor tu kita nak bagi sehari. Okay, dekat sini kita buat letak warna. Ni. Sebab kita, okey, ni kita tak nombor satu. Nombor 5. Saya letak. Ni saya letak. Yang terkotak hanyalah nombor. Okey. Siapkan ini dulu. Buat macam biasa je. Nombor 1 dengan nombor 5. Bubuhlah nanti dia akan bergerak ni nanti. Kita declare je nombor dulu. Okay. Kalau dah sudah simple je, tak payah, dia tak ada coding apa-apa. First, slash, okay, nombor 1 dengan nombor 5, contohlah. Dia dapat. Okay, selepas itu, dekat bahagian developer ni tadi, kita insert, okay, yang ni kita akan gunakan if box. Macam ni.
bukan list box, sorry. Insert this one, combo box. Okay, saya tunjuk balik. Insert combo box, nombor 2. Okay. Tarik, panjang sikit. Okay, ikut nama dia panjang. Okay. So, dekat sini, kita akan paparkan nama dia dekat sini. Macam mana kita nak buat? Kita klik kanan, pergi format control. Okey. Tengok betul-betul. Input range. Input range ni kita kena ambil dari data. Maksudnya nama tu dari data. Okey, kita klik kat sini. Pergi dekat data. Kita tarik. Okey. Dah lepas. Okay, kalau data tu panjang lagi, kita tekan Ctrl Shift anak panah. Jadi katakanlah ada penambahan data, tak payah you all nak editkan balik dia punya template ni. So dia akan baca ni adalah penghabisan Excel. 1048576. Okay. Dan kita enter. Dekat selling ni, okay, selling ni kita pergi dekat nombor 6 ni tadi. Enter. Kemudian klik OK. Jadi, nampak tak? Nama dia dah keluar. A, B, C, D, E, F. Sampai ni lah. Okay. Boleh buat setakat ni. Saya laju. Nak saya ulang balik ke ataupun you all dah dapat yang macam mana nak buat ni? Ya, boleh ulang semula. Okey, saya ulang balik ya. Okay. Saya padam balik ni. Okey, yang first last ni dah buat First last ni dah buat Okey. Untuk bahagian combo box ni, kita pergi dekat developer tadi, pergi dekat insert, nombor 1 adalah button, nombor 2 adalah combo box. Okay, klik combo box ni, kemudian tarik dia panjang sikit. Okay. Okay, setakat ni dapat? Boleh? Saya letak dia dulu sebelum kita inputkan dia, letak input. Boleh Boleh Okey, setakat tu dapat dah. Okey, klik kanan. Pergi dekat format control. Okey, klik kanan, format control. Akan keluar window. Okey, pop-up window box ni. Okay, dekat sini ada dua, input range dengan selling. Okay, input range dengan selling. Okay, jadi input range ni kita klik anak panah dekat atas ni. Kita klik, kemudian kita pergi dekat sheet data. Okay, klik data sheet ni. Kita pilih bahagian nama ni. Okey, pilih nama yang pertama. Okey. Kemudian tekan control, tekan shift. Ini dekat keyboard sekarang you all kena main kat keyboard. Control, shift, anak panah ke bawah. Okey. Macam mana nak bagi dia turun ke bawah? Tekan lagi sekali, dia akan turun ke bawah. Maksudnya, data ni sampai habis. Dia akan ambil pengakhiran yang terakhir lah. Takkanlah data kita sampai 100,000 kan. Tapi mungkin jugalah kalau data tu terlalu ramai yang terlibat.
Okey. Kemudian tekan enter. Dia akan pergi balik window ni tadi. Klik dekat template. Okey, klik dekat template. Pilih kotak yang ada nombor ni tadi, which is sorry. Okey, dekat selling ni kita pilih yang ni. Okey, saya tak nak bagi waktu dulu buat semula. Ada waktu dulu kat nanti. Okey, insert. Okey, kita dah buat ni. Okey, klik kanan. Pergi dekat format control. Input range. Pergi data. Pilih nama orang tadi. Kemudian tekan control, tekan shift, anak panah, dia akan turun ke bawah. Jadi, you all tengok ada nombor dia sampai 10485576. Okey, kemudian tekan enter. Okey, pergi balik dekat template. Dekat template pula, sorry. Pergi dekat template ni tadi. Dekat selling ni tadi. Selling ni kita kena ambil data dari sini. Okey, maksudnya input range ambil dari data, sheet data. Selling kita ambil dari template. Kemudian tekan OK. Jadi, kita punya data kat sini bergerak, dah bertukar. Okey, kita pilih nombor, katalah E. Ini pun bergerak. E, dekat sini pun bergerak. Okey, dapat. Boleh? Saya tunjuk dia punya format control dia. Untuk input range, kita ambil data. Untuk selling, kita ambil dekat bahagian template. Okey? Boleh? Cikgu-cikgu sekalian, boleh? Okey, terima kasih atas respon. Okay, semua boleh ha? Kalau tak boleh bagi tahu saya sebab lepas ni nak buat hutang pula. Hutang print. Kita tanya. Okey, Cikgu Syumanti. Boleh Cikgu Syumanti? Cikgu Syumanti? Boleh Cikgu Syumanti? Apa lagi kat sini? Cikgu Lisa. Dapatkah Cikgu Lisa? Cikgu Dayang Nurul Aslina. Boleh? Yep. Okey, kejap. Sorry. Saya nak tahu juga respon orang ni. Risau saya takut tak dapat. Boleh ya? Puan Nur Syafura boleh? Dia pergi berjalan-jalan dah.
Kalau tak dapat beritahu, saya boleh bantu dari skrin you all. Cikgu Aida nanti kita PM ya. Saya kena check balik. Boleh Cikgu Ira. Cikgu Diana, boleh Cikgu Diana? Apa lagi? Oh, Cikgu Fong pun ada. Cikgu Fong okey. Yang kena dorang SMC 7, SMC 7 adalah kita SMC 7 kat sini. Cikgu Dila okey? Nur Fadila. Okey lah, saya harap semua okey lah ya. Sebelum saya proceed ni, saya harap semua dah dapat ni macam mana. Macam mana kita nak tahu berfungsi atau tidak. Okey, bila kita klik dekat sini, semua dia akan bergerak. Okey, semua akan bergerak. Bila kita klik kat sini pun bergerak, klik kat sini pun bergerak. Pada semua bergerak. Kita dah readingkan dia sama-sama. Okey, seterusnya kita perlu yang dekat bawah ni untuk kita print. Ini data yang kita display. Yang ni adalah data untuk kita print. Okey, yang mana kita copy paste saja. Okey, kita copy paste saja. Di klik kanan dekat combo box ni tadi, tekan copy. Okey, tekan Ctrl V. Okey, dia akan ada kat sini. Bawa dia kat sebelah. Tetapi apa yang kita kena ubah adalah dekat bahagian shelling dia. Okey, yang ni betul. Yang info betul. Untuk shelling, kita kena tukar ke sini. Kemudian tekan enter. Okey. So, nombor 13, dia tak bergerak sini sebab kita kontrol dekat tepi ni saja. Okay. Untuk yang last ni pun sama. Kita paste tadi. Okay, tukarkan dia kepada spelling yang last. Enter. Okay. Jadi ada tiga combo box. Satu yang kontrol untuk ke sini. Dan yang ni adalah untuk hantar data ke sini je. Dari nombor 5 sampai nombor 13. Kita nak print. Dari nombor 5 sampai nombor 13. Ni dia. Okay. Dari nombor 3 sampai data nombor 15. Maksudnya dari sisi sampai OO. 5 sampai 13. Okey, data nombor 5 adalah I, data 13 adalah NN. So, dia ambil dari sini. Yang ni yang penting untuk kita kontrol print nanti. Okey. So, tolong siapkan ni. Senang je. Copy dia balik, ni tukar dekat bahagian format control. Okey, format control dekat shelling ni, hantar dia yang ni. Yang untuk format shelling ni, dekat last. Okey. Boleh? Tapi dia tak akan kacau kat sini lah. Yang ni saja dia akan kacau. Dia di sini. Yang ni dia fokus kepada dia ni je. Ni kumpulan baru. Ini satu kumpulan, ini satu kumpulan. Okey. Boleh siapkan yang tu dulu.
sebelum kita tengok bahagian butang. Butang print dengan butang print video. Okay, sudah ke? Kalau kita tak buat print, preview dengan print ni nanti, you all kena print satu-satu. Kena pergi file, kena pergi print. So kan tak convenient. Jadi kita nak fokuskan butang print ni dari nombor 5 sampai nombor berapa. Macam tu lah. Okay. Cuma boleh ke? Yang copy paste ni, ini copy paste dia. Copy paste untuk kedua-dua combo box ni cuma untuk selling tu kita taggingkan dekat yang atas ni untuk yang first, selling yang bawah ni untuk last. Input ni jangan kacau. Saya rasa saya tersilap. Saya share sekejap, Hira. Sekejap. Okey, saya stop presenting. Okey. Sini saya rasa okey, data tu selling tu kena ubah. okey, selling Selling ni pergi dekat template. kejap. Selling ni kan? Pergi dekat template. Template Okey, pergi klik dekat first tu. yang mana? Kotak first, yang first nombor 10 tu. Okey. Nombor 10. First dengan nombor 10. Sini. Okey. Tekan okey. Tekan okey. Enter. Okey. Then Kita try. So dia tak kacau yang lain kan, dia kacau yang tekan B tu, boleh dah tu. Okey, untuk last tu, klik kanan juga. klik kanan. Ya. Dekat combo box. Combo kan? Okey, format control. Okey, pergi dekat template. Nombor 14 tu. Okey, enter. Enter. Okey, tekan OK. Okey, cuba check dah. Boleh tak? Ya. Tengok. Okey. Kita tak 00 tu 15. 15 kita tengok tak data. Tu 15 betul. Betul lah tu. Setakat tu lah. Okey. Alright. Okey, thank you. Yang lain okey kot. Saya tak tahulah apa ni progress you all macam mana. Saya harap okey lah ya. Alright, thank you. Okey, seterusnya, ini yang paling you all kena tengok dan jangan risau, coding tu saya akan bagi. Nanti saya akan type bagi. Tengok dulu macam mana coding tu saya buat.
Okey, first kali adalah saya share balik screen. Right. Pertama sekali, pergi dekat developer tadi, insert yang pertama ni, button. Okey, button ni, klik sini, kita buat satu kat bawah ni. Okey. Okey dulu. Okey. Yang kedua pun sama, insert, yang ada 2 button. Satu print preview, satu lagi print. Okey. Buat ni dulu. Insert 2 button ni dulu. So ada button 2 kat bawah ni, satu di atas ni. Sebelum kita assign dia. Okey, dah insert button. Okey, sekarang ni kita kena rename button ni. Namakan dia. Tukar teks dia. Macam mana nak tukar teks dia? Klik kanan, edit text. Okey, padam. Print preview. Okay, which is kita akan preview sebelum kita print. Okay, dan satu lagi, kita edit text. Kita tukar dia print. Okay. Okay, you all guys tukar nama dia. Apa nama yang perlu di-insert tadi? Button tu kan? Button. Dekat Ya, mana? Dekat developer. Insert yang mana? Yang first Yes. kali. Yang first. Insert tu ada macam Yang first. macam tombol tu. Macam ketul. Button form control tu. Ya, betul. Okay, okay. Thank you. Kemudian edit text. Okey, sudah Simple je kan? Okey. Kemudian, yang ni kita siapkan print preview dulu punya coding. Okey, kita siapkan dia dulu. Coding dia saya akan share dekat dalam ruangan chat. Okay, ini adalah untuk print preview. Ya, saya akan letak dalam ruangan chat. Okay. Ini adalah untuk print preview punya coding. Okay, kat mana, macam mana kita nak buat? Kita dah bagi coding kat dalam ruangan chat. Tengok sini dulu buat macam mana. Okay. Klik kanan. Okay, kita klik kanan. Akan nampak ada perkataan assign macro. Okay, kita klik assign macro. Kemudian, okay, kita nampak button 11. Make sure ada button 11 sebab ni adalah button 11. Macro in this workbook. Okay, this workbook. Pilih dekat macro in, pilih this workbook and then klik OK. Jadi, kita dah ada macam ni. Kemudian, kita pilih new. Dia akan masuk ke dalam Visual Basic Application. Okay. Masuk dalam ni, ada modul ni. OK, kemudian dekat butang sebelah ni, Dino 5 apa semua. OK, kemudian kita paste sahaja. Okay, paste sahaja coding ni.
Okay, tadi kan kita declare first last. Okay. Okay, range ni kita kena tengok balik. Betul tak L19, L21? Macam mana kita nak tengok betul ke tidak? Kita pergi tengok balik dekat sini. Dia adalah K10. Okay, so kita tukar kat sini. K10. Ini contoh lah. Kalau you all punya kedudukan lain, ni yang saya bagi tadi tu contoh. Tapi you all kena make sure kedudukan dalam kotak ni mesti sama dalam yang first. Kita dah declare first ni adalah K10. Jadi kita kena pergi dekat K10 tu juga. Kena tukar. Dekat sini. K10. Untuk last adalah K13. Okay, K13. Okay. And then, kita check balik. K10, K13. Okay. Untuk value ni, kita kena tengok kat mana yang kita punya awal tadi. Value ni yang awal ni tadi. Yang ini. Ini adalah K7. Okay, ada 3 you all kena ubah. First, last dengan range template ni. Cikgu, Ya. tak nampak lah yang cikgu tengah share sekarang tu. Oh, ya ke? Oh, Ya, ya, ya. sekejap. Dia masih dekat Excel tu. Oh, okey, sekejap. Oh, maksudnya bisa dia tak dapat Okey, sekejap saya kena pergi stop. Oh, dia tak dapat masuk je. Sekejap. Saya stop. Baik, bagi tahu. Sekejap, window. Visual Basic. Okey. Nampak? Boleh nampak? Kita masuk coding dah. Okey, dekat coding sini nampak. tadi. Okey. So tadi saya ada share dengan you all dalam ruangan chat. Dari sini sampai sini, betul? Okey. So yang perlu you all tukar adalah okey, dekat first tadi yang kita declare first tadi yang kotak tu, yang kotak ada nombor tu, kita baca dia punya koordinat dia. Okey. Yang first kita declare nombor kotak berapa, last kotak berapa. Untuk range ni kita tengok pada nombor yang kita first yang kita buat kotak nombor 1 yang kita warnakan tu. Okey, first last yang paling atas sekali. Yang lain ni jangan kacau. Ni untuk print preview. Okay. So kita nak tengok betul ke tidak kita punya. Okay, saya stop presenting sekejap. Maksudnya first, last dengan range you all kena ubah koordinat sendiri berdasarkan template you all punya. Jangan ikut nombor saya. Nanti tak jadi. Ikut apa yang you all declare. Di mana nak dapat range tu tadi? Yang first kali kotak yang pertama sekali kita buat. Yang kita duk main steam button tu. Sebelah steam button tu kan nombor kan. Oh, okey. Okay, so so kita tengok menjadi ke tidak kita punya coding ni. Okay, saya share screen. Window. Share. Okay, nampak tak Excel saya sekarang? Boleh nampak Excel saya? Okay. Katakanlah kita nak print nombor 5 sampai pelajar nombor katakanlah kita nak pelajar nombor 8 je. Okay, so dari E sampai H. Okay, kita print preview.
Okey. Yang E. Okey, ni pelajaran nombor 8. Nombor apa tadi? Kita close. F. G. H. Okey. So maksudnya dari E sampai H. Kita nak preview. Okey. Belum print lagi. Okey, 5 hingga 7 kita try test pula. Dari pelajar nombor 5. Pelajar nombor 5 adalah E. Pelajar nombor 7 adalah G. Maksudnya E, F, G kita nak tengok preview dia. Okey. E. Okey, pelajar nombor 5 E, F, G. Okey. So maksudnya kita dah dalam track yang betul lah. Maksudnya dalam koordinat yang betul, kolom yang betul, row yang betul. Boleh? Betul tak? Okey. Kemudian untuk print punya kita tukar saja. Jadi kita tukar saja dekat print preview tu jadi print out. Okey, macam mana? Kita klik kanan. Kita klik assign macro. Okey, assign macro. Sama juga tengok butang nombor 12. Make sure dia dalam this workbook. Kemudian kita tekan new. Okey, bila kita tekan new dia akan pergi ke sebelah. Sekejap saya stop sharing sebab dia akan pergi ke VBA. So dia akan pergi ke VBA, Microsoft Visual Basic. Okey. Dia akan nampak tak dia garis. Maksudnya dah habis coding kita dari butang 11 ni. Sub sampai end sub. Okey, butang 12 ni tadi yang print kita declare tadi. Okey, kita copy paste yang atas ni. Copy paste yang atas ni sampai dim sampai end if. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Bahagian sini kita ubah. Print out. Okay. Ini print preview. Ini adalah print out. So saya kopikan dia punya ke dalam ruangan chatting. Okay. Okay. So maksudnya ada dua coding kita kena assign makro. Satu adalah print preview, satu adalah print. Okay. Arahan ataupun untuk coding, instruction coding untuk butang tadi adalah print preview dengan print out. Okay. Kita menggunakan Visual Basic Application. So katakanlah kita pilih nombor kosong, dia akan keluar semak nombor yang dicetak. Okay, kalau tak, kemudian dia akan terus cetak halaman. Itulah. Itulah dia punya message box akan keluar. Contoh kita pilih nombor kosong. Nombor kosong tak ada dalam student kita tu. Jadi dia akan keluar message box macam error, semak nombor yang dicetak. Nanti kita cuba tengok betul ke tidak, dia akan keluar tak macam tu. Kalau tu you copy sahaja yang sebelah, tukar sahaja first last dengan range, itu sahaja. Yang lain tu jangan edit apa-apa, copy sahaja.
Boleh Okay. Ada siapa-siapa yang bermasalah nak share screen untuk saya bantu? Cakap ni boleh Okey. Start presenting, kita tengok yang Excel tadi. Okay. So kita dah pun nak tahu kita punya ni ke tidak. Okey, kita try 5 dengan G lah. 5 dengan 6. Ini pun boleh ubah, ini pun boleh ubah. Tak ada masalah mana-mana. Dua-dua kita boleh kontrol. Okay, so kita tekan print. Tapi tak boleh lah kan sebab printer saya offline. Jadi, display print tu, okay, so ada dua. Okay, print. Okay, sekiranya, sekiranya kita letak yang kosong. Okay, kita letak dua. Kita tentu dia. Nampak tak? Semak nombor yang dicetak. Maksudnya dia tak ada pun kosong kat sini. Jadi kita letak nombor satu. Nombor satu A. Nombor dua adalah B. Kemudian file ini kita kena save as. Sebab kita pakai makro, kita kena save as sebagai makro lah. Jadi dekat Excel ni, kita katalah ini adalah template markah murid. Okay. Dekat Excel workbook ni, kita tukar dia sebagai Excel Macro Enable Workbook. Okay, Excel Macro Enable Workbook XLSM. Okay. Kita kena ada makro sebab kita dah assign makro tadi. Dan kita tekan shift. Okay. Dan siap dapur kita punya di lookup dan juga print dan print preview. Okay. Ada soalan kata ini ataupun dia tak jadi lagi dia nak tunjuk kat saya. Boleh. Cikgu, boleh ulang semula mana saya dapat range tadi tu? Daftar dia. Masih error. Range yang masa kita ubah makro tu. Sekarang ni cikgu share screen dengan saya. Baru saya dapat detect kat mana cikgu ni ada. Cikgu share screen dengan saya. Saya akan turun betulkan.
Okey. Alright. Okay. Okay, sekarang yang first cikgu dekat saya besarkan okay. Klik tu itu adalah itu I 9, bukan L tu. I 9 itu I 12. Okey. Klik yang dekat nombor 8 tu. Yang kuning yang dekat book 1 cikgu tu. Okey, itu. Itu adalah K6. K6. Okey. So, ini adalah cikgu. Mana butang cikgu Okey, sekarang macam ni. Okey, cikgu pergi dekat VBA tu. Cikgu select all. Select all dulu. Select all. Select all. Bukan. Dekat coding. Control A. Tekan Control A. Okey. Control X. Okey. Cikgu close dulu VB tu. Close VB. Pangkah ada terus. Okey. Okey, cikgu klik dekat print preview. Klik kanan. Besarkan dia dekat atas. Okey, assign makro. Ni assign makro. Okey. Pergi dekat new. Klik new. Makro. Okey, cikgu. Okey, cikgu ni dulu. Buang, delete dulu butang tu buat semula. Buang dulu butang tu. Print tu pun buang tak? Buang. Bukan klik, guna klik kanan. Klik kanan. Okey, delete. Jangan tekan cut. Jangan tekan cut. Okey, dah delete. Okey. Insert button yang pertama. Insert, okey. Buat satu butang. Okey. Tekan okey dulu. Okey. Klik kanan dekat butang tu. Tak apa, kita buat satu dulu. Okey, edit text. Okey, padam. Bubuh print preview. Sudah. Okey, klik kanan dekat button tu. Klik kanan. Itu dah move sekali klik kanan. Okey, klik. Keluarkan dia dari situ dulu. Jangan sentuh dia dulu. Klik tempat lain dulu. Okey, klik kanan balik dekat dia. Jangan bergerak dia. Okey, sentuh dia dulu. Okey, pergi dia. Okey, terus klik kanan. Dia dah bergerak tu. Jangan bagi, okey, assign dah tadi, assign makro dah boleh lagi. Okey, assign makro. Okey. Betul button, okey, new. Okey, paste. Control V. Tekan Control V. Okey. Pergi dekat bahagian ni tadi. Pergi dekat bahagian Excel tadi. Pergi dekat Excel. Okey. Cuba okey. Cuba tu kecilkan dia dulu. Apa kecilkan dulu. Dan maksimalkan dulu book 1. Okay. Jangan bagi dia print preview tu berkotak-kotak. Klik mana-mana tempat. Okey. Cuba cikgu pilih nombor dekat first tadi. Okey. P apa tu? Nombor apa tu? Nombor
3 sampai Ini. nombor berapa tu? 3 sampai hingga nombor 16. letak nombor 5 aja. Pilih nombor 5. Start nombor 5. Start 3 tadi betul. Okey. Mana-mana tak. Maksudnya kita nak tengok sikit je. Preview tu. Okey, 3 sampai 5. Okey, tekan print preview. Debug. Method range. Okey. Oh, okey. Okey, N. Tekan N. Okey, pergi balik dekat coding dia. Itu waktu yang labun ke itu I kan? Betul Ya, tak? I. I9 dengan I12. Ya, I9, I12. Sekejap ni saya tengok dekat coding saya. First slash, if first slash event, you can choose screen updating pause for I slash to template. Itu memang nama template kan? Range, value, preview, and next I, else, support, and if, and sharp. Okay, betul. Okay, kita check balik. Kat mana bahagian salah itu? Betul ke I? I huruf besar ke tu? Ya, I huruf besar. Yang 9 tu pun I kah? I huruf besar kah? Okay. Tadi kita tengok sekejap dekat Excel. Buka Excel tadi. Kita besarkan sikit 60% tu now. Besar sikit dia punya tu. Yang kat bawah tu. Macam besar sikit. Hari ni pun. Tua kan tak nampak. Okey, orang nampak ya Allah. Okey, tengok skill 8 ni betul. Ya, dapat. Sebab tadi I lah kan? Sebab I tadi tu. Mungkin cikgu letak L tu juga. So, dia tak Ya, dapat. mungkin. Boleh dah. Alhamdulillah. Okey. So, cuma yang untuk print, tukar dia jadi print out je. Sama juga. Yes, perkataan yang tadi tu print out. Perkataan dia print out. Yang lain tu semua jangan kacau. Itu saja. Okey, thank you. Berjaya. Okey, Cikgu Kalang dah berjaya. Okey, cikgu yang lain ada nak share ke? Ada masalah error debug tadi? Yang ni okey ke? Saya harap okey lah. Kalau tak okey, bagi tahu dengan saya. At least dapat fix terus. Okey, save. Cikgu Kalang save XLSM macro enable Jangan jangan save Excel. Okey. Cikgu Nurul okey show. Saya rasa itu sajalah kod perkongsian saya. Kalau tak ada soalan, Cikgu Aida, rindu Sarawak tu ya Cikgu Aida. Okey, kalau tak ada soalan, boleh tak kita share sorang-sorang? Saya nak tengok. Saya nak tengok juga sebab saya tak dapat tengok you all dari skrin secara fizikal. Boleh tak you all share? Okey lah, volunteer siapa nak share tengok. Saya nak tengok je hasil dia. Seorang, 2, 3 orang pun okey. Cikgu Lee terus lari. Okey, siapa yang nak share? Cikgu Dayang? Kita tengok guru Bestari SK Agama. Boleh share tak Cikgu Dayang? Hasil cikgu punya template tadi. Ini Cikgu Dayang. Cikgu Dayang. Dia dah merayau-rayau. Okey, tak apalah. Kalau saya harap semua okey lah Tak nak share pun tak apalah. Saya asalkan apa yang saya kongsi hari ini dapat membantu sedikit sebanyak dalam pengurusan cikgu. Okey, saya nak tunjuk satu template yang mana yang saya dah buat untuk PT saya di sekolah. Okey, jadi dia minta
That's why lah salah satu kenapa saya nak buat perkongsian VLOOKUP ni, kerana untuk membantu especially dalam pengurusan kerja. Okay, contoh ni lah. So, ini adalah contoh. Okay, katakanlah saya ini data tipu lah. Data tipu je sebenarnya. Okay, so data tu nanti dia akan so bila print preview dia akan dapat sini lah. Ini kan adalah kita punya create. So setiap nama kat sini berubah. Dia berubah. Di sini IC, nombor rujukan, and then apa yang kita nak ubah adalah contohnya gaji kita, okay, dari bila, ni dia punya data. Macam ni lah. Patut terima. Inilah yang saya nak share untuk, ini salah satu template yang VLOOKUP boleh bantu. Okay. Ini tarikh pergerakan gaji. Ni kita boleh tagging A20. Terus sebab benda yang sama, A20, A nombor 20 kat sini. Jadi tak perlu kita buat VLOOKUP dah. Kita tag je. Ini bergerak, yang ni pun bergerak. Siapa yang buat untuk bahagian gaji ataupun apa saja yang melibatkan data berubah menggunakan satu template, VLOOKUP adalah penyelesaian daripada, memang kita boleh guna mail merge. Tapi mail merge ni Word dia bila kita menggunakan table, dia pandai bergerak bila pergi version lain. Tapi untuk Excel, apa yang kita buat itu juga. Jadi ni kita pecahkanlah, senang supaya saya pecah dua lah. Macam tu. Saya harap boleh membantulah untuk you all guys dalam berkaitan urusan untuk tempat murid ke atau apa sajalah nak buat sijil pun boleh. Tak ada masalah. Okay, ada soalan? Sebelum kita sesi bergambar untuk dokumentasi saya. Ada soalan ke? Semua okey Saya tak laju. Tak apa, kalau kata nak PM saya tepi, okey. Sekejap saya share nombor lah. So, kalau kata nak refer apa-apa, jangan jual nombor saya kat orang Sekarang banyak skema. Okey, kalau ada benda-benda soalan yang tak dapat buat, you nak tanya, okey, boleh PM saya. Nanti saya boleh bantulah. Sharing screen nanti, personal. Supaya cikgu berjaya buat. Bila dah berjaya tu, kita akan rasa seronok sebab benda tu kita yang buat sendiri. Kita ambil, selalu kita ambil template orang, betul orang lock. Macam kedekut je tak nak bagi kita nak edit apa-apa. Tak best kan? Memanglah lock tu bagus sebab takut tangan terdelete formula lain habis diganggu, tapi at the same time kadang-kadang kita nak cuba edit sendiri tak dapat. So baik kita start from zero from our template. So kita punya template sendiri, kita puas hati nak buat macam mana pun buatlah. Nak letak logo ke whatever, so terpulang pada you all. Okay? Terima kasih lagi sekali. So saya stop recording. Kita boleh buka kamera.